أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang telah dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada seluruh jawatan kuasa, penggerak kuliah muslimat kita, dan seterusnya kepada semua sekali para jemaah yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas izin yang masih lagi diberikan kepada kita dapat bersama-sama untuk meneruskan majlis ilmu kita, dan rezekinya kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, berada di saat penghujung bulan Syaban sebelum kita akan bertemu memasuki dengan bulan Ramadan Al-Mubarak tidak lama lagi. Jadinya inilah saat pagi-pagi yang terakhir. Kalau pagi ini mungkin kita bersarapan baru sebentar tadi, minggu depan kita dah tak ada sarapan dah para jemaah sekalian. Cuma kadang jangan tersasul, lepas minum, lepas subuh ajak pergi sarapan pula waktu bulan Ramadan. Kalau sebelum daripada ni kuliahnya kita nak minum air, masuk Ramadan takut tersasul, tertuang air terminum. Itu pun kena berhati-hati para jemaah sekalian. Baik, apapun para jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita sambung pengajian berkitab kita daripada kitab dosa-dosa besar
yang mana membincangkan berkaitan di antaranya dalam topik kita sambung pada muka surat 20. Betul kalau tak silap 20. 20 ke 19? 20 20 sebab sebelum daripada ni kita dah masuk sedikit pada muka surat 19 dan kita huraikan secara kasar dalam bab pada muka surat 19 tu bertajuk meninggalkan solat. Ini di antara dosa besar yang keempat. Dosa besar yang keempat battarakus solah ataupun dosa meninggalkan solat. Bila sebut dosa meninggalkan solat, sebagai sedikit ulasan apa yang pernah kita bincangkan bersama, di antaranya bila sebut tentang tinggalkan solat ni termasuklah pertama sudah tentu dan pasti seseorang yang meninggalkan solat dia tak solat dalam kehidupannya. Berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pertama sekali jelas orang yang tak solat dosa besar, itu confirm dah para jemaah sekalian. Adapun yang kedua daripada surah Al-Ma'un, dia cerita tentang Allah sebutkan Allah mengancam dan mencelakakan kepada orang-orang yang solat. Jenis yang solat juga tapi masuk dalam neraka. Kerana apa solat dia masuk dalam neraka? Disebabkan dengan solatihim sahun, iaitu dia ni termasuk golongan orang-orang yang leka dan lalai di dalam solat. Bila leka dan lalai ni, apa maksud leka dan lalai dalam solat? Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas kita maklum di antara salah seorang daripada 10 nama sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk dalam syurga. Ini dijamin masuk dalam syurga para jemaah sekalian. Lalu satu hari Sa'ad Abi Waqqas tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan solatihim sahun, iaitu solat orang yang leka dan solat orang yang lalai? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang leka dan orang yang lalai termasuk dalam kategori ini. Bagaimana? Dia mendirikan solat, tetapi solat yang dilakukan itu berada pada akhir waktu hingga masuk pada waktu yang lain. Dekat situ kena clear. Dia solat juga, tapi solat tu akhir waktu hingga masuk pada waktu yang lain. Kalau berhenti takat akhir waktu, makna tak dengar habis para jemaah sekalian. Akhir waktu tapi sampai masuk pada waktu yang lain. Ibarat contoh dia solat subuh, solat tapi subuh dia buat sampai masuk waktu zuhur, baru duduk buat subuh para jemaah sekalian. Dia sampai tahap itu para jemaah dirahmati Allah. Tak lama lagi kebiasaan ini akan berlaku ketika mana dalam bulan Ramadan. Habis daripada sahur, subuh okey dah para jemaah sekalian, sebab dekat dengan waktu imsak, waktu kata kita nak bersahur para jemaah sekalian. Yang jadi panjangnya bila waktu zuhur. Zuhur sampai waktu asar, asar dia solat, tetapi zuhur dia solat tapi masuk dalam waktu asar. Sebab apa? Zuhur itu dia tidur sampai pada waktu asar. Ini biasa bulan Ramadan kena berjaga-jaga. Di antara kenikmatan yang ada bulan Ramadan selain daripada nikmat berbuka adalah nikmat tidur. Itu nikmat Ramadan para jemaah. Tapi au kama qal tak ada dalam hadis. Tidur berbuka tu adalah nikmat tidur pada seronok bulan Ramadan. Kena siang pagi-pagi dah bangun awal pagi, masak sahur, lepas tu buat kerja sikit, lepas tu ada masa tidur. Lelap tidur zuhur lajak sampai masuk asar. Asar tu baru solat zuhur para jemaah sekalian. Okey lagi. Ada setengah zuhur asar dia lajak pakat sampai 5-10 minit nak buka baru bangun. Masa tu para jemaah dirahmati Allah, tapi berbuka dia tak lajak lah. Sebab nak makan para jemaah sekalian. Jadi benda-benda ni yang perlu kita jaga, terutamanya bila nanti kita nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kata Rasulullah bagi tahu pada Sa'ad bin Abi Waqqas yang termasuk golongan yang leka dan lalai dengan solat ni, dia begitu. Dia solat tapi akhir waktu sampai masuk pada waktu yang lain. Lalu Rasulullah jelaskan, Rasulullah sambung, mereka ini tetap dinamakan sebagai al-musallin, sebagaimana yang ada dalam ayat fawailul lil musallin, maka celakalah, maka neraka waillah bagi orang yang bersolat.
dia termasuk dalam golongan yang namanya musallin, solat juga. Tetapi Allah mengancam mereka ini disebabkan solatnya dalam keadaan tersebut. Jadi sebagai checklist dalam kehidupan kita, makna katanya bukan sekadar kita tunaikan solat fardu, kita jaga dalam hidup, tetapi lebih melihat kepada kualiti solat yang kita lakukan. Solat tu nak lewat, tapi jangan sampai masuk pada waktu yang lain. Kalau masuk sampai pada waktu yang lain, tengok pada keadaan situasi apa yang memerlukan kita, para jemaah sekalian. Adakah sampai masuk waktu lain? Contoh, Zuhur buat dalam waktu asar. Kenapa keadaan zuhur kita ni dibuat dalam waktu asar? Saja-saja memang tak boleh, para jemaah sekalian. Zuhur sampai waktu asar, sebab apa? Sebab saya ada kerja. Kerja tu pula dia kok, kerja tu bagaimana punya kerja, para jemaah sekalian? Nak ceritanya, Islam ni sedetail itu. Sebab apa? Tak nak memudahkan orang boleh tinggalkan begitu saja, para jemaah dirahmati Allah. Termasuklah kalau nak cerita, macam-macam perkara ada pertimbangan-pertimbangan. Sebab tu dalam ilmu fiqh ni pun dia ada macam-macam. Ada fiqh al-muwazzanat, fiqh pertimbangan di antara sesuatu dengan sesuatu, pertimbangan melihat mudarat dan manfaat, untung ataupun rugi, lebih dan kurang, para jemaah sekalian. Ada fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan. Ketika menimbangkan sesuatu itu, mana yang lebih menjadi keutamaan? Andai diutamakan yang itu, adakah mudarat besar yang lain ataupun tidak? Jadi kalaulah sekadar contoh kerja tu kerja yang bagaimana? Kerja yang tidak mendesak sangat, takkan boleh adjust dengan kawan, tak ada masalah. Maknanya dia punya tahap kemudaratan sampai nak zuhur qada pada waktu asar tak sampai lagi, para jemaah sekalian. Jadi tengok pada keadaan-keadaan yang tertentu, para jemaah dirahmati Allah. Melainkan kerja-kerja yang heavy, kerja yang berat, melibatkan nyawa, macam saya pernah sebut sebelum daripada ni. Kalau doktor, dia jadi doktor, pembedahan, operation kena jalan, dia seorang, dia doktor pakar, doktor on call, para jemaah sekalian. Makna doktor yang lain tak boleh buat untuk bidang kemahiran tu. Tiba kalau dia nak buat tu, makna tengah-tengah buat bertembung dengan masuk waktu solat fardu zuhur. Bila bertembung masuk waktu zuhur, ketika itu kalau nak tengok pada keadaan pesakit ni tak boleh tunggu. Kalau tunggu takut efek yang lain. Sebab takut pembedahan ni bila ditangguhkan macam-macam. Kadang-kadang sesaat, 1 minit itu berharga, para jemaah sekalian. Boleh jadi macam-macam perkara yang lebih teruk. Jadi contoh kalau keadaan begitu, sampai tahap begitu, baru dibolehkan. Teruskan, jalankan pembedahan. Maka zuhur nanti dibuat dalam waktu yang berikutnya dengan tujuan qada, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau setakat kita yang tidak sampai terdesak itu, tak payahlah. Kan? Jangan, walaupun betul agama itu mudah, tetapi jangan kita mengambil mudah terhadap semua benda, para jemaah dirahmati Allah. Dia ada nilai-nilai dan kira-kira. Baik, itu di antaranya, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, yang seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir, yang mana ayat 42 dan 43, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ahli syurga bertanya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Lalu orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Ini di antara jenis balasan yang akan diterima kepada orang-orang yang tidak solat dalam kehidupan, para jemaah sekalian. Nanti sampai kita akan bincangkan, ada satu hadis yang panjang, balasan akibat bagi orang yang tidak jaga solat dalam kehidupan dia. Bila sebut tak jaga solat, kita kena faham merangkumi semua. Apa yang termasuk dengan tak jaga solat? Solat mesti 5 waktu, solat mesti kena jaga waktu dia. Ini jalan yang nama menjaga atau memelihara solat. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut apa dia? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, kata Allah. Allah sebutkan di dalam ayat itu ada ciri orang beriman yang berjaya. Yang orang beriman berjaya di sisi Allah ni, kata Allah apa dia? Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat yang mereka lakukan. Bila sebut solat yang khusyuk ni,
berarti bukan sekadar solat. Dia lebih kepada nak bincang bab menjaga dan memelihara solat, ataupun bahasa mudah sebutnya adalah kualiti solat yang kita lakukan. Sebab tu contoh amal apa pun itu para jemaah sekalian. Amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni, di antaranya bukan sekadar buat, hanya sekadar nama buat, tapi buat itu disertakan dengan bagaimana dari sudut kualiti amal yang kita buat. Kalau ibadat banyak sekalipun, tapi banyaknya kualiti tak ada, tujuannya kerana yang lain, maka boleh jadi rosak dengan amal yang kita lakukan. Nak puasa, setiap tahun jumpa puasa. Pagi tadi baru saya kuliah subuh di Gombak, para jemaah sekalian, dia minta tajuk untuk persiapan Ramadan. Sebut persiapan Ramadan, kadang benda ni basic je para jemaah sekalian, tapi bila setahun sekali, kadang-kadang jarang-jarang, macam solat jenazah kan, kadang-kadang jarang-jarang, sampai boleh terlupa. Ada rukuk ke tak ada rukuk, kenapa rapat pula nak rukuk macam mana, sedangkan tak ada rukuk. Sebab apa? Kadang-kadang jarang-jarang. Sebab tu diberitahukan kaifiat nak solat jenazah macam mana, sekian-sekian para jemaah sekalian. Jadi sebut persediaan Ramadan ni, kalau nak tengok benda berbalik kepada yang asas, tapi kadang-kadang takut terlepas pandang, terlupa. Perbaiki niat, tujuan kita masuk Ramadan ni untuk apa? Ada orang masuk Ramadan sebab tak sabar nak jumpa raya. Nak raya tak boleh dulu. Raya orang tengok tak betul dia ni, sebab puasa pun tidak, tiba-tiba dah raya. Nak tak nak, kena jumpa dengan Ramadan dulu. Ada orang nak masuk Ramadan, dia nak kejarkan sangat majlis tadarus dan khatam Quran. Sebab apa? Dekat situlah penghargaan yang besar bila dia khatam Quran dalam hidupnya. Kan? Kalau khatam sendiri, nak buat penghargaan gitu payah. Tapi bulan Ramadan dia ada istimewa dia para jemaah sekalian. Khatam Quran, dapat kain plekat cap gajah duduk, cap mangga, boleh lah para jemaah sekalian, dapatlah sikit. Tapi kalau sendiri punya baca tak ada, penghargaan sendirilah, rasa dah khatam, alhamdulillah selesai. Tapi berbalik kepada perbaiki niat kita ni, bagaimana ni yang sebut amal kita, makna kata dilihat dari sudut kualiti, bukan sekadar kita buat saja. Walaupun secara asasnya kena buat je lah para jemaah sekalian, jangan duk fikir banyak, kena buat. Sebab kalau duk mikir, akhirnya jadi tak terbuat. Tapi dalam masa kita buat, cuba jaga dari sudut kualiti amal tersebut. Jadi berbalik kepada solat kita ni, maknanya sampai tahap begitu, diberi balasan kepada orang yang tidak menunaikan solat. Dan kita akan lihat nanti bagaimana pula dari sudut bab memelihara dan menjaga solat. Baik, yang seterusnya, dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, dalam hadis riwayat At-Tirmizi daripada Buraidah, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Yang bermaksud perjanjian yang dipegang di antara kita dengan mereka, yakni golongan munafik, ialah salat. Sesiapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya dia telah kufur. Ini hadis cerita tentang perbezaan di antara kita sebagai seorang yang beragama Islam dengan orang munafik, iaitu pada solatnya para jemaah dirahmati Allah. Walaupun ada setengah kita nampak mereka ni pun dia bukan istilah solat, tapi sembahyang para jemaah sekalian. Sembahyang. Sebab tu kadang ada terms penggunaan tu disebut dalam bentuk yang umum sebab dia melibatkan dengan agama yang lain. Tapi ada term yang secara khusus yang digunakan untuk kita yang beragama Islam. Sebagai contoh, sembahyang umum yang bukan Islam, non-Muslim pun ada sembahyang dia. Tetapi kaedah yang berbeza, wallahu a'lam, caranya, keyakinan dia bagaimana, kita tak tahu. Dalam Islam apa yang disebut sembahyang itu juga dikhususkan kepada solat. Sebut Tuhan melibatkan banyak agama, Tuhan lain pun, yang lain pun, agama pun ada Tuhan dia. Tapi dalam kita Islam ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu mudah faham. Jadi nak membezakan di antara Muslim dan juga orang yang munafik adalah pada solatnya. Sebab dalam solat kita istimewanya terdapat pelbagai ilmu. Kalau kita tengok, lihat dalam kitab, di antaranya bicara secara khusus bab solat. Kitab Muniyatul Musalli para jemaah sekalian. Kitab dia nipis, ada dalam berapa puluh muka surat nipis je. Dia jenis kitab-kitab yang pun kitab lama, dia bukan kulit keras tebal para jemaah sekalian.
Tapi dalam tu cukup banyak dia bicara tentang tata cara solat kita bermula daripada awal sampailah kepada kita akhir memberi salam. Di sini banyak ilmu tentang solat yang kita lihat, dan di sinilah kita rasakan istimewanya kita orang Islam yang ada solat ni, para jemaah sekalian. Mula daripada berdiri tegak nak berniat, dan sebelum daripada berdiri tegak niat itu, para jemaah sekalian, dia bermula ada awal lagi sebelum daripada itu. Apa dia? Wuduk kita, para jemaah sekalian. Dan di pada wuduk yang kita ambil, yang kita nampak, kita faham berwuduk itu adalah untuk kita bersuci sebelum daripada kita mendirikan solat. Sedangkan kalau kita lihat wuduk yang kita gunakan itu, kita ambil air wuduk itu, air itu adalah air yang biasa, bukan air yang perlu diterapi oleh ulama, bukan perlu dibaca. Nak kena baca-baca dulu tiup baru boleh guna ambil wuduk. Tak perlu, para jemaah sekalian. Kalau fizikal kita nampak, air itulah yang selalu kadang kita duk buat cuci kereta, kita duk buat basuh-basuh. Air itulah juga paip, pusing pada paip duk buat mandi, pusing pada paip duk buat macam-macam benda, para jemaah sekalian. Dan air itu jugalah yang digunakan untuk kita mengangkat wuduk untuk mendirikan solat. Tetapi dari sudut hakikat sebenarnya, apakah makna daripada wuduk yang kita angkat tersebut? Bukan pada nilaian air. Kalau ikut air, semua air yang sama kita guna ambil wuduk untuk mandi, para jemaah sekalian. Tetapi sebenarnya nak beritahu, bermula pada wuduk itu yang kita nampak ia adalah kaedah bersuci, bukan sekadar di luaran. Dengan wuduk yang kita angkat itu, kita ambil bersuci juga daripada sudut dalaman, persediaan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam solat yang kita lakukan, para jemaah sekalian. Sebab tu dia bermula dari wuduk. Dan sebab tu dengan wuduk inilah menentukan sah ataupun tidak solat kita. Dia bermula daripada situ. Solat tu banyak macam mana pun, wuduk tak ambil, tak sah, para jemaah sekalian. Jadi permulaan dia pada wuduk. Dan bila permulaan bersuci pada wuduk, bukan luaran saja, dia bermula daripada dalaman juga. Sebab itu setiap anggota yang kita angkat wuduk ni ada doa-doanya, dan ada bahagian yang tertentu untuk kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila basuh tangan, bila basuh telinga, bila dok basuh muka, kaki dan sebagainya, sebab nak mengajarnya, disitulah permulaan kita untuk persediaan solat bertemu dengan Allah. Belum cerita bab lain lagi. Tu kalau tengok dalam kitab tu seronok, dia khusus cerita bab solat, para jemaah sekalian. Penuh dengan hikmah, penuh dengan disiplin. Sebab tu orang kata, nak berjaya dalam hidup, lihat bagaimana solat kita. Apa kaitan berjaya dalam hidup dengan solat? Tu dia akan jadi perbincangan panjang. Mula daripada niat, mula daripada takbiratul ihram, rukuk, sujud, sampailah kepada tahiyat akhir, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dia boleh satu modul yang dikhususkan untuk bab solat, dan nak sebut relate dengan kejayaan kehidupan kita, para jemaah sekalian. Dan orang kata, tak berjayanya boleh jadi kurang berjaya dalam hidup kita, semak balik dengan cara solat kita, para jemaah sekalian. Kita rasa macam okey dah, tak sama-sama kita rasa macam okey dah, tapi dalam masa yang sama, tengok di antara kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, untuk mendapatkan solat yang khusyuk, di antaranya pertama sekali mestilah kena ada tafahum dalam ibadat solat yang kita lakukan. Apa makna tafahum? Makna tafahum ialah kita faham dengan solat yang kita buat. Kita faham takbiratul ihram kita, faham bacaan Fatihah kita. Paling-paling tidak pun, kalau tak dapat nak faham surah tu dibaca, para jemaah sekalian. Kadang bila dok baca surah, kita tak dapat nak faham, para jemaah sekalian. Nak baca, bila baca ayat tu, apa cerita ayat ni, tak faham, para jemaah sekalian. Nak tunggu mahamnya, barulah dapat satu huruf, lepas tu dah sambung baca ayat-ayat yang lain, tak tahu dah apa. At least paling tidak suratul Fatihah yang biasa kita baca setiap rakaat dalam solat, yang biasa kita baca kadang-kadang pembuka majlis, yang biasa kita duk baca dalam apa saja sekalipun, surah Al-Fatihah. Dan menjadi surah kewajipan dalam rakaat solat yang kita tunaikan. Jadi kata Imam Ghazali, itu dia tafahum. Bahasa mudah fahamnya, contoh kerja kita hari ini, para jemaah sekalian. Hari ini apa tugas kita yang kita ada tanggungjawab? Kita bayangkan tanggungjawab tugas tu, kalau kita buat dalam keadaan tidak memahami,
akhirnya dia akan jadi macam mana, buat juga kerja. Tapi buat sekadar orang kata melepaskan batuk di tangga, lebih sangat dia tak sampai kepada feel. Sebab apa? Tak faham para jemaah sekalian. Saya waktu masa PKP, ini cerita sikit para jemaah sekalian, pengalaman waktu PKP, orang kata kerja apa, Ustaz duk buat macam-macam, training off habis semua. Program-program memang tak boleh dah para jemaah sekalian. Online daripada 100% boleh kata bawah 20% je yang masih berjalan secara online. Sebab apa? Dia punya kepuasan ke tak ada, beza dari sudut nak dapatkan dia secara online para jemaah sekalian. Bila masuk, yang ada masuk on tapi muka tak nampak, entah ke mana-mana. Yang masuk Zoom online tengah training ni para jemaah, dengar anak menjerit sudah dah terganggu macam-macam para jemaah sekalian. Jadi nak sebut off. Jadi benda apa dia buat sebut, antaranya masa dah fasa ketiga tu apa, yang ada pembukaan untuk tapak tempat kerja para jemaah sekalian, pembinaan tempat bangunan-bangunan. Pernah lah masa tu orang kata ambil pengalaman asal benda ada, boleh apa yang kita buat. Jadi tak boleh duduk diam para jemaah sekalian. Duduk saja tak buat apa, dia jadi rasa macam tak keruan para jemaah sekalian. Jadi bila dah offer tu, kerja dah jadi sebagai site supervisor. Kerja site supervisor, bidang belajar dakwah pengurusan, kena masuk kerja site supervisor untuk jaga bangla. Kena pula site supervisor yang kita punya kontrak subkon kita ni, projek di Jelatik. Di Jelatik, LRT Jelatik, belakang tu ada satu bangunan dah siap sekarang, Datum Jelatik. Dia bangunan tinggi, bawah tu ada mall, atas tu rumah para jemaah sekalian. Kena pula subkon yang saya masuk tu adalah dalam bidang berkaitan dengan piping air, saliran air para jemaah sekalian. Berkaitan dengan pump air, tangki-tangki air, pening bala para jemaah sekalian. Masuk meeting memang kena bambu tu bersedia para jemaah sekalian. Mula meeting dia tak macam kita. Kita mula meeting, kita mula selamat pagi semua. Mula kita Al-Fatihah tak ada, Al-Fatihah dengan Cina apa para jemaah sekalian. Jangan kata Fatihah, nak kita kata mula-mula good morning, selamat pagi tak ada. Masuk tanya, dia nak what your progress level disebut. Air dah sampai boleh naik ke atas, dah boleh masuk pump tu. Kena pula partner tak datang. Kena tanya saya diam lah para jemaah sekalian. Nak komen apa? Aku barang pun tak kenal, nak respon kadang salah respon lagi marut jadi para jemaah sekalian. Orang tanya apa benda, apa nama ni, pump level lah, apa stock cock lah, barang-barang ni semua. Kita mana tahu benda tu para jemaah sekalian. Tahu tangki apa, singki air kat rumah, getah bawah tu, itulah para jemaah sekalian. Lebih daripada bahan stock cock ada, barang cukup apa benda lah stock cock lah. Search kat dalam tanya bangla, bagus bangla tu para jemaah sekalian. Dia boleh jadi site supervisor. Kaya kerja dia. Jadi nak sebut dia tak tahu. Sebab apa? Kita tak faham kerja yang kita buat. Apatah lagi kita tak belajar dengan kerja yang kita buat pun, manual panduan kerja pun tak tahu apa benda para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak sebut gitu dengan solat. Kalau kita tak faham, boleh solat tak? Solat tu boleh, tapi bezalah daripada sudut kualitinya. Boleh jadi buat sekadar buat, boleh jadi buat sekadar ikut-ikutan saja. Orang duk buat gini, kita buat gini. Tapi dari sudut ilmu dan kepahamannya, dekat sini yang membezakan kualiti ibadat solat kita para jemaah dirahmati Allah. Apapun kita lakukan solat sebelum daripada ni sampai hari ni, mudah-mudahan Allah terima solat kita bersama insya-Allah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man fatahu salatul asri habita 'amaluhu." Yang bermaksud sesiapa yang meninggalkan salat asar, maka sia-sialah amalannya. Hadis riwayat Bukhari daripada Buraidah. Ini cerita berkaitan dengan salat asar. Ada di antara dua waktu yang besar yang dibicarakan, iaitu salat subuh dan juga salat asar, dan juga antaranya tambahan lagi salat isya. Dan dalam perkara ni, di antaranya terdapat rahsia di sebalik salat 5 waktu yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya pada salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang subuh pula seseorang mukmin yang mengerjakan sembahyang subuh itu selama 40 hari secara berjemaah, diberikan kepadanya oleh Allah dengan 2 kebebasan, iaitu dibebaskan daripada api neraka
dan dibebaskan daripada nifaq, iaitu sifat orang munafik. Solat zuhur, iaitu Rasulullah bersabda, jagalah waktu-waktu sembahyang, terutamanya sembahyang yang pertengahan, salatil wusta, iaitu sembahyang zuhur. Pada saat nyalanya neraka jahanam, orang-orang mukmin yang mengerjakan sembahyang pada ketika itu akan diharamkan ke atasnya wak api neraka jahanam pada hari kiamat. Dan cerita tentang kisah salat asar, Rasulullah SAW bersabda lagi, iaitu manakala sembahyang asar adalah saat di mana Nabi Adam AS memakan buah khuldi. Orang-orang mukmin yang mengerjakan sembahyang asar akan diampunkan dosanya seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Ini kisah sembahyang asar. Solat maghrib, selepas itu Rasulullah bersabda dengan membaca ayat yang bermaksud jagalah waktu-waktu sembahyang, terutama sekali sembahyang yang pertengahan. Sembahyang maghrib itu adalah saat di mana taubat Nabi Adam alaihissalam diterima. Yang sebut salat wusta, salat pertengahan, zuhur, maghrib, subuh mulaan, asar, dan akhirnya pada waktu isyak. Pertengahan itu adalah zuhur dan juga asar para jemaah sekalian. Dan salat isyak, seorang mukmin yang ikhlas mengerjakan sembahyang maghrib kemudian meminta sesuatu daripada Allah, maka Allah akan perkenankannya, iaitu pada solat isyak. Jadi ini cerita di antara setiap daripada waktu-waktu rahsia kepada 5 waktu solat tersebut. Kalau tengok dalam kehidupan kita pun begitu para jemaah sekalian. Di antaranya asar, waktu yang kritikal. Sebab apa dia nak sampai kepada maghrib. Dan kalau rutin kita ni jenis orang yang bekerja, asar ni yang takut kebiasaannya boleh jadi terlepas. Nak petang lagi jenis kerja, balik kena menghadap jet para jemaah sekalian. Awal duk mikir nak solat dekat office, tapi fikir solat kat office nanti lewat pula sampai rumah. Jadi bila keluar daripada office, kena pula masa tu asar memang dah masuk para jemaah sekalian. Dalam perjalanan kena tempuh jam dalam keadaan asar, kita belum solat lagi. Tangguhlah nanti dekat perhentian tu nantilah kita solat asar. Nak sampai perhentian bertambah pula lagi jam para jemaah sekalian. So asar ni di antara waktu yang kritikal juga boleh dikatakan para jemaah dirahmati Allah. Baik. Yang seterusnya, baginda juga bersabda, bainal abdi wa bainasy syirki tarkus salah. Sempadan di antara seorang hamba dengan syirik ialah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Ini tadi kita dah sebut para jemaah dirahmati Allah. Diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW yang bersabda, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Sesiapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka terputuslah perlindungan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Ini jenis yang cerita tentang tentang balasan-balasan kepada orang yang meninggalkan salat. Bagi para jemaah dirahmati Allah, saya nak sebutkan juga di antara apa yang termasuk juga lagi di dalam bab berkaitan dengan salatihim sahun, solat yang leka dan juga solat yang lalai para jemaah dirahmati Allah. Antaranya sebagai rujukan yang lain juga daripada ayat dan surah yang sama, surah Al-Ma'un, ada juga membicarakan berkaitan dengan maksud daripada mereka yang solat dalam keadaan lalai dan leka dengan solat itu ialah mereka yang mematuk-matuk ayam di dalam solat mereka, yakni tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dengan baik. Dan dalam perkara ini ada satu kisah riwayat di dalam hadis oleh Abu Hurairah. Satu kali peristiwa datang seorang lelaki ke masjid dan Rasulullah sedang duduk bersama-sama. Lalu orang itu berdiri solat. Selesai daripada solatnya, lalu dia pun datang kepada Rasulullah sambil memberi salam kepada beliau. Dan Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian mengatakan kepada orang itu, kembalilah engkau bersolat lagi, kerana sesungguhnya tadi engkau masih belum bersolat, yakni maksud Nabi solatnya tidak sempurna. Maka orang itu pun kembalilah bersolat semula, dan setelah selesai datang semula kepada Rasulullah sambil memberi salam lagi kepadanya. Dan beliau menjawab salamnya,
Dan kemudian mengatakan lagi, wahai orang, kembalilah engkau bersolat semula, kerana sesungguhnya tadi engkau masih belum bersolat. Dan orang itu tetap mematuhi perintah Rasulullah, lalu kembali bersolat lagi. Dan sehabisnya dia datang lagi memberi salam kepada beliau, namun Rasulullah tetap menjawab salamnya dan memberitahu supaya dia kembali bersolat lagi, kerana sesungguhnya sebelum itu dia belum bersolat. Dan perkara ini berlangsung sebanyak 3 kali. Lalu pada kali inilah orang lelaki tersebut berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak tahu bersolat yang lebih baik daripada itu, maka ajarilah aku solat yang betul. Lalu keluarlah hadis yang Nabi SAW menceritakan dengan mengajar orang itu solatnya. Sebelum kita jumpa pada hadis ni, para jemaah sekalian, nak sebut bahagian yang ketiga termasuk dalam kategori orang-orang yang melalaikan solat, iaitu apa dia? Yang pertama tadi tinggal solat confirm. Yang kedua dia solat tapi akhir waktu sampai masuk waktu yang lain. Dan yang ketiga dia bersolat tapi solatnya dalam keadaan cepat sehingga melanggar kepada tidak sempurna rukuk dan sujud, termasuklah dengan tamak-ninahnya, para jemaah sekalian. Ini jenis orang solat juga, tapi dileka dalam solat. Kerana apa? Solat itu nak cepat. Cepat yang dikira di sini iaitu tidak sempurna daripada sudut rukuk dan sujudnya. Kenapa rukuk dan sujud di antara pergerakan ataupun perbuatan kita yang memerlukan masa, dan setiap rukun solat kita ni ada tamak-ninah. Kalau berdiri tegak mudah, para jemaah sekalian. Duduk ni mudah, para jemaah sekalian. Tapi 4 rukuk dia ada bahagian yang perlu kita kena tengok, kena bagi selaras, para jemaah dirahmati Allah. Rukuk hanya sekadar rukuk, tak sampai pada bahagian yang sebetulnya, dia akan jadi tak stabil bahagian belakang badan kita dan tempat letak tangan kita yang sepatutnya berada di atas kepala lutut, para jemaah sekalian. Ada yang najak sampai bawah jadi tunduk sangat, ada yang tak sampai kepala lututnya atas sikit pun jadi tak cantik, para jemaah dirahmati Allah. Itu rukuk. Termasuklah dengan sujud pergerakan yang memerlukan untuk kita bergerak dalam keadaan bertenang. Kalau cepat-cepat dia tak jadi, para jemaah sekalian. Sujud, bayangkan sujud yang cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus duduk balik, para jemaah sekalian. Dia bahasa mudah macam touch and go, para jemaah sekalian. Sekadar touch dahi saja kena, itu pun bukan keseluruhan dahi. Takat hujung buat syarat kena je, terus duduk balik, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi pergerakan waktu sujud, lihat balik semula kepada anggota-anggota sujud kita, termasuklah dengan kedudukan tangan kalau lelakinya bagaimana, dan kalau untuk muslimat wanitanya kedudukannya bagaimana, para jemaah sekalian. Benda ni memang nampak macam basic, tapi kadang kita takut solat kita yang berpuluh-puluh tahun kita lakukan terlepas pandang benda yang basic ini, para jemaah sekalian. Cara rukuk, cara sujudnya, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi dengan tamak-ninahnya sampai ada yang duk langgar tamak-ninah. Kan kalau Ramadan tu duk tengok banyak solat yang cepat, para jemaah sekalian. Cuma nak kata dia nak cepat boleh, dia tak bacaan dan sebagainya, tapi pergerakan tu biar okey, para jemaah dirahmati Allah. Jangan 4 pergerakan tu pun dikacau juga, tak cantik lah, para jemaah sekalian. Kan macam ada video viral beberapa tahun lepas solat tarawih kat belah Indonesia, 20 rakaat boleh habis dalam masa sekejap dia, para jemaah sekalian. Itu dahsyat, para jemaah sekalian. Macam mana 20 rakaat dia boleh habis gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca habis, para jemaah sekalian. The flash itu jadi mengah, para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu kadang solat tarawih ni asal solat rehat-rehat, solat santai. Tak kisah nak baca panjang ke pendek, berkeliling Jais tahun ni suruh 20 rakaat dan dibaca pendek. Tak apalah, mana tempat buat gitu ramai jemaah confirm. Tapi dengan mana 1 rakaat 1 muka setengah, kat situ mungkin potensi je untuk ramai tu awal-awal je, para jemaah sekalian. Tapi tak apalah, mana-mana pun para jemaah sekalian nak sebutnya berbalik kepada asas kita dalam solat tarawih tu. Tak perlu nak bekerja apa, para jemaah sekalian. Rasa cepat bacalah pendek, adjust dekat surah, jangan duk main langgar dekat rukun pergerakan kita, para jemaah sekalian. Contoh kita nak kerja apa sangat pun, para jemaah sekalian, kerja dengan waktu tak sempat.
Rukuk bahagian pergerakan rukun tu jangan kacau. Ini dekat surah dia, adjust dekat surah. Bacalah satu rakaat qul a'udzu birabbin nas, terus rukuk dah. Tak apalah para jemaah sekalian. Yang penting ni kadang duk baca nak kejar masa, surah tu duk baca panjang, part rukuk sujud habis semua tengah langgar terlalu. Yang sepatutnya kita boleh pendekkan, kita boleh pendek. Yang panjang tu kita jadi pendekkan, yang pendek tu boleh dipanjangkan. Para jemaah sekalian ikut kepada kaedah tu. Tapi bila tak terperasan benda-benda yang sebegini, surah ni jadi panjang, yang rukuk sujud ni semua habis, pergerakan langgar, tomak ninahnya jadi tak ada para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu tak boleh salahkan kadang dia baca bersungguh bismillah, tapi baca satu ayat dia para jemaah sekalian. Tak apa, mungkin dia ada urusan. Okey daripada duk baca panjang, dia lagi rukuk tak sempat nak baca tasbih rukuk 3 kali dah bangkit balik dah. Tak sempat baca tasbih sujud dah duduk balik dah para jemaah sekalian. Jadi begitu adalah yang lebih baik. Jadi kita nilai para jemaah dirahmati Allah. Baik para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu perkara yang ketiga disebutkan berkaitan dengan golongan yang leka dan lalai dengan solat. Baik, kita lihat di antaranya. Ini dalam rujukan yang lain disebutkan, iaitu berkaitan dengan bahaya akibat meninggalkan solat. Sebagaimana yang warid disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang lebar, maksudnya disebutkan ialah sesungguhnya orang yang menjaga solat 5 waktu itu kelak Allah akan memberikan kepadanya dengan 5 macam kemuliaan. Ada 5 kemuliaan orang yang jaga solat 5 waktu. Lepas kemuliaan kita akan tengok bentuk siksaan. Dalam siksaan ni dia ada berapa semua para jemaah sekalian, iaitu ada 14 siksaan. Dari 14 siksaan, 5 daripadanya di dunia, 3 ketika menghadapi kematian, 3 ketika di dalam kubur, dan 3 lagi ketika keluar daripada kubur, bahasa mudahnya dibangkitkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lihat 14 siksaan, tengok dulu apakah dia 5 bentuk kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjaga solat. Yang pertama, dia akan diselamatkan daripada kesulitan untuk mencari sara hidupnya. Ini kemuliaan yang pertama. Sebab tu kadang kita duk buat apa macam-macam, rasa macam payah je rezeki nak lekat dalam hidup kita ni. Tengoklah balik antaranya solat yang kita lakukan. Kenapa? Apa kaitan rezeki kita dengan solat? Sebab apa perbincangan kita yang awal, kalau kita lihat solat ini di antara menghubungkan hamba dengan Tuhan, salah satu cara perhubungan kita dengan Allah. Jadi macam mana rezeki kita ni nak dapat dalam hidup andai kita tak jaga hubungan dengan yang maha pemberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita nak rezeki banyak dalam hidup, tapi dalam masa yang sama rezeki itu betul asbabnya adalah usaha kerja. Tapi yang maha pemberi rezeki terhadap kerja kita dan yang boleh dapat apa sahaja oleh pendapatan kita ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tips dia nak jaga berkaitan rezeki dalam hidup, jagalah hubungan kita dengan yang maha pemberi rezeki para jemaah dirahmati Allah. Ini muhasabah kita sama para jemaah sekalian. Kadang-kadang ada yang terculas, ada yang terlepas pandang dan sebagainya, termasuk dengan diri saya sendiri yang berkata, pun manusia juga. Beza nama ustaz, ustazah tu je para jemaah sekalian. Beza boleh cakap tu je. Kalau saya tak boleh nak cakap pun, saya tak duduk depan para jemaah sekalian. Beza tu je para jemaah dirahmati Allah. Hakikatnya kita semua sama manusia yang biasa melakukan dosa dan kesilapan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan diselamatkan daripada azab dan siksa kubur. Kemuliaan yang Allah berikan. Ini balik asasnya berkaitan dengan solat. Yang ketiga, dia akan diberikan dengan buku catatan amalnya daripada sebelah kanan, iaitu amal yang dilakukan dalam kehidupan kita akan diterima dalam keadaan tangan sebelah kanan, berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna amal kita lakukan apa sahaja dalam hidup kita ni, dalam masa yang sama solatnya berbalik kepada yang asas. Kadang ada setengah puasa dia jaga, sedekah dia jaga, amal yang lain dia jaga, tapi berkaitan dengan solat tak jaga. Benda yang basic asas ni para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan yang keempat, dia akan dapat melalui titian sirat pada hari kiamat seperti mana kilat yang menyambar.
Ini banyak bahkan kita mendengar hadis cerita tentang bab berkaitan bagaimana keadaan manusia itu akan melalui titian sirat, iaitu umpamanya satu helai rambut yang dibelah lagi 7, yang betapa halusnya para jemaah sekalian. Nak cerita halus tak halus, kalau ikut fizikal kita, tiup angin sikit boleh terbang para jemaah sekalian. Itu baru cerita selai rambut. Selai rambut, balik rumah duk tengok tarik selai rambut, tengok itu para jemaah sekalian. Tengok letak bawah sikit, habis duk tiup. Kadang setengah selai rambut ni kadang-kadang tapi fungsi juga setengah orang. Dia buat korek telinga para jemaah sekalian guna rambut. Bukan korek telinga, dia orang kata apa? Nak buat main masuk rambut dekat dalam telinga dulu. Jadi cerita orang dulu para jemaah sekalian duk suka buat main, bukan korek telinga. Korek tu jarang, takkan boleh korek guna tu para jemaah sekalian. Tapi dia buat main itulah umpamanya. Jadi nak sebutnya sehelai rambut yang halus itu mudah ditiup dengan angin mengikut kepada fizikal apa yang kita nampak. Tapi bagaimanakah keadaan titian sirat nanti? Allah jadikan itulah rambut yang akan melepasi kepada titian sirat bergantung kepada amalnya para jemaah sekalian. Sebab tu cerita bab hari akhirat, cerita bab kiamat ini bukanlah penceritaan yang boleh kita nilai dengan mata kita, yang boleh dinilai dengan akal pemikiran kita. Kalau duk nilai akan pemikiran kita, memang akan jadi tak logik, tak masuk akal. Selai rambut untuk melepasi titian sirat tak masuk akal. Tapi cerita hari kiamat, tentang hari akhirat, cerita perkara yang gaib di alam kubur adalah cerita berkaitan dengan ilmu untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak nampak kena yakin, tak nampak kena percaya. Kita berislam dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang keempat. Dan yang kelimanya, balasan yang akan diberikan dalam bentuk kemuliaan kepada orang yang menjaga solat ialah dia akan memasuki ke dalam syurganya tanpa hisab. Subhanallah. Yang mana kelebihan ini kepada orang-orang yang menjaga dengan solat yang dikhususkan adalah solat fardu 5 waktunya dalam kehidupan para jemaah sekalian. Sebab di dalam solat, apatah lagi bila seseorang itu dia ada tafahum dengan solatnya, akan melahirkan sifat ubudiyah. Apa makna ubudiyah? Iaitu melahirkan sifat kehambaan. Dalam solat mendidik kita melahirkan rasa jiwa penuh dengan kehambaan. Dalam solat itu melahirkan, mendidik diri kita menjadi orang yang lebih menjadi berdisiplin dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Kenapa disiplin? Nak tak nak, khususnya bila solat berjemaah, imam yang berada di hadapan kena ikut, tak boleh saja-saja nak mufarakah. Kan? Sebab apa nak mufarakah? Tak suka dengan imam tu. Dia nak nilai takat suka tak suka. Apa ni pun ada para jemaah sekalian. Ada hadis cerita para jemaah sekalian, golongan yang mana macam mana hadisnya, cerita antaranya seorang imam yang tidak disukai oleh jemaahnya. Cuma perbincangan tu itu secara umum sangat subjektif. Nak bincang benda tu dia ada penilaian lain para jemaah sekalian. Tak suka pula dari sudut apa sebabnya. Bukan tak suka sebab dari sudut umur. Kan setengah tempat tak suka sebab apa? Itu bukan panggil imam ni. Itu kalau pergi tengah kampung okey lah imam je tu. Tapi kalau ini letak tu, Allah nak tunggu 1 rakaat berbelah-belah minit baru habis. Kan contoh. Tak suka sebab tu. Tapi kalau yang jadi naik imam itu adalah orang yang muda, tambah pula bulan Ramadan tarawih, cari yang belum berkahwin. Ramai macam-macam kadang datang para jemaah sekalian. Datanglah, kau datang ni, kau tengok imam ni. Apa yang kau nak lagi ada kat dia? Contoh para jemaah sekalian. Jadi nak sebutnya penilaian itu adalah secara subjektif, melihat kepada perkara-perkara yang lain. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang kita belajar pada hari ini adalah antaranya berkaitan dengan solat, jenis-jenis yang termasuk dalam kategori solat yang leka dan solat yang lalai para jemaah sekalian. Sebagai pertama, tidak meninggalkan solat itu adalah jelas. Yang kedua, solat tapi akhir waktu sampai masuk pada waktu yang lain. Yang ketiga, solat juga, tapi solatnya dilakukan dalam keadaan cepat yang tidak menjaga rukuk dan sujudnya dengan sempurna, apatah lagi berkaitan dengan tamak ninah para jemaah sekalian.
Baik, dan yang berikutnya kita bicarakan tentang balasan ataupun kemuliaan yang baik kepada orang yang jaga dengan solat fardu 5 waktu. Baik, dan nanti insyaAllah kita akan sentuh juga sedikit masuk berkaitan dengan siksaan ketika berada di dunia. Masuk dekat atas dunia, masa dekat atas dunia lagi Allah dah berikan di antara siksaan kepada orang-orang yang melalaikan solat. Kita masuk sikit kot boleh? Boleh masuk sikit Kita kotak sikit masa terlewat mula tadi para jemaah sekalian. Baik. Yang pertama, ini kita ambil 5 bentuk balasan dulu kepada siksaan masa berada di atas dunia. Yang pertama, dia akan dicabut tentang keberkatan seumur hidupnya. Hilang berkat kepada orang yang tak solat dalam hidup para jemaah sekalian. Berkat ni jadi hilang. Berkat ni pula nak terjemah, nak kata macam mana para jemaah sekalian? Berkat ni benda yang kita tak nampak dalam hidup. Dan berkat ni sesuatu yang kita sendiri rasai dalam kehidupan. Kalau orang kata berkat ni, contoh macam kata dia ni ada berkat ni, tapi kita tak boleh nak nilai keberkatan tersebut. Bukan benda yang boleh dinampak dengan mata kepada kita, tapi orang-orang sendiri, kita sendiri yang boleh merasakan para jemaah sekalian. Dan berkat ni di antaranya para jemaah dirahmati Allah, bila ada banyak boleh berkongsi, dan bila ada dengan sedikit dia boleh bersyukur para jemaah dirahmati Allah. Sikit apa yang ada, syukur para jemaah sekalian. Bila ada banyak boleh berkongsi, maknanya dengan ada banyak tu pun dia boleh berkongsi. Sebab apa? Ada orang bila ada yang banyak dia tak boleh kongsi sebab tak cukup juga para jemaah sekalian. Contoh kita kata mudah duit para jemaah sekalian. Benda yang paling dekat yang mudah sangat kita nak faham, nak nampak para jemaah sekalian. Duit kalau ada banyak kita boleh mudah kongsi. Nak kongsi duit tu cara bagaimana terpulang. Ada yang direct bagi kongsi dengan duit betul-betul, dia malah nak fikir panjang. Tapi ada jenis daripada duit itulah dia jadikan yang lain. Masak-masak, makan-makan, lepas tu share kongsi. Itu pun jadi agak sebab apa? Bermula asal daripada duit tu. Tapi ada juga setengahnya yang kadang ada rezeki yang banyak, ada duit banyak tapi tak boleh nak kongsi. Kenapa tak boleh nak kongsi? Bukan sebab kedekut dan sebagainya, tapi sebab rasa sentiasa tak cukup para jemaah sekalian. Tetapi bila sedikit dia mensyukuri. Ini yang kata berkat. Sebab tu ada setengah orang, kita tak pelik setengah bila kata dia ni anak ramai. Anak ramai kerjanya bawa driver lori je para jemaah sekalian. Driver lori pergi hantar barang sana, ke outstation sana sini dan sebagainya para jemaah sekalian. Gaji pun tak tinggi mana. Takat-takat 2,000 tu je nak sara dengan anak ramai. Semua ni kategori masih belajar para jemaah dirahmati Allah. Tapi bila tengok dia, kadang sebulan tu okey lah. Ada, boleh juga kadang bawa pergi sana, kadang makan luar sesekali para jemaah sekalian, bukan tiada hari. Tiada hari itu lain jadi para jemaah dirahmati Allah. Jadi para jemaah sekalian sebut ni adalah benda demikian. Bila nak jumpa tu pelik dia tengok macam mana dia ni driver lori dia, tapi dia boleh survive kehidupan dia dengan anak yang ramai, dengan semua masih bersekolah. Kalau nak dikira hitung satu persatu dengan gaji yang dia ada, nampak macam tak tercukup, memang tak cukup. Tapi nampak so okey, boleh survive. Jadi boleh jadi mungkin dari sudut amal dia, dari sudut solat yang dijaganya, kita nampak daripada situ Allah turunkan keberkatan dalam kehidupan. Dan ada setengah yang Allah jadi anak tak ramai, seorang tu je. Satu-satunya itu anak tunggal je. Anak ada yang peluk tidur tiap malam dan sebagainya para jemaah sekalian. Seorang tu je. Lepas tu yang seorang yang pula kerja semua masing-masing gajinya besar. Tetapi dalam keadaan tersebut rasa macam sentiasa tak cukup para jemaah sekalian. Tak cukup. Ada Allah bagi kehidupannya gitu para jemaah dirahmati Allah. Cuma bukanlah kita nak nilai orang lain, tetapi betul yakin dan percayalah ada dalam kehidupan begitu. Ada harta banyak, macam-macam ada, anak seorang tu. Tapi dalam masa yang sama tak tahu apa yang tak cukup, macam mana nak pergi duit ni para jemaah sekalian. Sebab tu kadanglah para jemaah sekalian, bila banyak harta sangat ni pun pening pada juga para jemaah dirahmati Allah. Tak tahu nak urus macam mana. Nak urus macam mana, banyak sangat. Tapi kalau ada, alhamdulillah para jemaah sekalian, bukanlah kita nak tolak dengan duit yang banyak, cuma uruskan biar kita dapat keberkatan daripada Allah. Termasuklah dengan kita menjaga solat kita ni, Allah turunkan keberkatan dalam hidup. Tapi orang tak jaga akan hilang, Allah cabut berkat. Itu yang pertama. Yang kedua para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia akan dihapuskan daripada wajahnya sebagai tanda cahaya sebagai orang yang soleh. Cahaya wajah orang yang soleh ni akan dicabut, dihilangkan daripada wajahnya kerana akibat dia
kedua ni, kalaulah kita sebagai orang-orang yang biasa, para jemaah sekalian, benda ni sangat payah kita nak nilai. Jangan kita nilai nak tengok ni macam mana Ustaz, kalau kata wajahnya yang ada tanda cahaya, tanda orang yang soleh ni, nak lihat bagaimana? Jawapannya nak terjemah pun payah, para jemaah sekalian. Adakah cahaya nampak? Hanya nampak bercahaya wajah. Sebab bawah spotlight, cahaya matahari, nampaklah cahaya. Kena padam tu hilang cahaya balik dah. Hilang kesolehan ni. Ada para jemaah sekalian. Nampak cahaya sebab muka ni putih cerah, cahaya lah nampak, para jemaah sekalian. Ada bahasa mudah, senang dilihat, senang ditengok, nampak tak dia serabut kepala, para jemaah sekalian. Tapi kalau di tempat kerja tu, jangan kita dah nampak bos jadi serabut kepala kata dia tak soleh. Itu sebab kerja barangkali mungkin, para jemaah. Jadi nak nilai benda ni mungkin kena tengok juga dari seluruh keadaan. Tak semudah itu, para jemaah dirahmati Allah. Baik, yang kedua. Yang ketiga, semua amal yang dikerjakannya tidak akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa amal lain yang dilakukan tak akan mendapat ganjaran daripada Allah disebabkan amalan yang utama yang asasnya dia tinggal, para jemaah sekalian. Ibaratnya tidak bergunalah amalan yang lain, andai mana dia buat sekalipun, tapi solat ni tak jaga, tak buat, para jemaah dirahmati Allah. Contoh, wajib kita mendirikan solat, wajib kita beradab dengan kedua ibu bapa. Itu adalah hukum yang jelas, para jemaah sekalian. Tetapi dalam masa yang sama Allah sebut juga dalam Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kena jaga dengan Allah dan hubungan kena jaga dengan sesama manusia. Dalam hidup kita dengan manusia, dalam hidup kita dengan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada setengah orang dia dengan mak bapak dia bagus, para jemaah sekalian. Tak tinggal jaga mak ayah tiap-tiap minggu, tak apalah. Dia nampakkan kebaikan bila menjaga kedua orang tua ni tiap minggu balik kampung pun tak apa, tak ada masalah. Duit keluar tak apa, duit boleh cari. Tapi keberkatan jaga orang tua ni yang payah nak dicari. Jadi balik kampung tiap minggu. Dalam masa yang sama, yang di atas dengan Allah ni tak jaga, makna tak boleh juga, para jemaah sekalian. Sama dengan Allah jaga, tapi dengan manusia, dengan mak ayah tak jaga, apatah lagi, para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak sebutnya, para jemaah sekalian, benda yang asas tunggal itu kepalanya dalam kehidupan kita yang namanya solat, yang menjadi perkara utama terhadap segala-galanya. Bukan lepas ni tak payah buat amal lain dah, kita solat je. Teruskan, para jemaah sekalian. Mudah-mudahan amal lain ini menjadi pembantu penyelamat kita dengan apa amal-amal kita yang lain yang mungkin takut-takut Allah tak terima, Allah tolak, para jemaah sekalian. Tapi nak beritahunya, solat ni yang pertama kena jaga. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat, doanya tidak akan naik ke atas langit, iaitu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permintaannya. Macam mana Allah nak terima doa? Kalau dalam hidup ni, para jemaah sekalian, bab kita nak dekatkan diri dengan Allah, hubungan kita dengan Allah pun jadi jauh, para jemaah sekalian. Tiba-tiba nak minta pula, para jemaah dirahmati Allah. Contoh, kita tak kenal orang, para jemaah sekalian. Tak kenal orang tu, tapi kita tahu dia ada sesuatu benda yang kita nak, para jemaah sekalian. Tiba-tiba datang-datang nak pinjam, mana mungkin boleh terus dapat, para jemaah dirahmati Allah. Nampak kenal dengan seorang tu, dia ada kelebihan tu, dia ada itu dan sebagainya, tapi kita ni memang tak kenal dengan dia. Macam mana agak-agak datang-datang je, Assalamualaikum, boleh tak saya nak pinjam? Tanya siapa pula dia ni? Tiba-tiba, para jemaah dirahmati Allah sekalian, scam ke dan sebagai orang nak bagi pun jadi takut, para jemaah sekalian. Jadinya ibaratnya gitu, nak mudah faham dalam kehidupan kita. Tak dekatkan diri hubungan dengan Allah, pertalian dengan Allah yang namanya solat. Tiba doa kita ni duk minta macam-macam. Bukanlah salah nak berdoa, silakan berdoa, tapi dalam masa yang sama, itu yang kena jaga dalam kehidupan kita. Baik, dan yang terakhir, yang kelima, tidak akan mendapat bahagian doa daripada orang-orang yang soleh. Kerana orang-orang yang soleh itu sudah tentu dan pastinya menjaga dengan kewajipan Allah, ataupun bahasa mudah yang asasnya solat. Tambah pula dengan solat secara berjemaah, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan perkara itu, terutamanya doa orang yang soleh, andai kita pun tidak menjaga berkaitan dengan solat. Jadi sebab tu dalam hidup kita ni, apapun dia berbalik pada solat. Kadang orang duk tanya tips kecemerlangan dalam hidup. Dia kadang
saya seriau bila kadang orang panggil program motivasi untuk pelajar cemerlang. Kan? Sebab apa? Biasa sifir saya meletakkan diri saya jemputan itu berdasarkan atas apa yang pernah kita lalui, apa pengalaman yang kita ada dan pembelajaran kita para jemaah sekalian. Luar daripada tu boleh, tapi dia jadi fake para jemaah sekalian. Fake maknanya pura-pura. Contoh, jemput untuk seminar program pelajar cemerlang UPSR. Seminar program pelajar cemerlang UPSR para jemaah sekalian. Jemput panggil untuk bagi tip pelajar cemerlang dalam UPSR ni macam mana. Jadi awal-awal saya tolak. Tolak kenapa? Pan program motivasi, ya motivasi. Tapi kalau spesifik untuk cemerlang, tengok diri kita balik. UPSR kita pun tak 5A para jemaah sekalian. UPSR kita kita 5A nak cerita buat cemerlang ni boleh. Search Google macam-macam keluar, tapi dia jadi fake. Sebab apa? Kita tak duduk berada di dalam jalan yang sebenar dan mengalami sendiri para jemaah sekalian. Tapi kalau panggil sahabat khusus program kepimpinan, ya boleh lah. Adalah sikit-sikit pengalaman, sikit dengan apa yang dok belajar sikit tentang kerjasama kumpulan, tentang kerja dan sebagainya. Adalah sikit yang boleh kita tengok dari sudut pengalaman dan pembelajaran. Tapi kalau nampak kursus atau program motivasi kecemerlangan, itu tak boleh. Panggil orang lain lah yang betul-betul dia ada track record pelajar cemerlang sekolah tahun sekian. Itu lebih solid para jemaah sekalian. Tapi lainlah beza kalau panggil tu nak bagi motivasi untuk belajar, itu benda biasa para jemaah sekalian. Tengok benda-benda motivasi. Tapi kalau khusus kecemerlangan, nak dapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sekian-sekian, tu kena tengok dulu yang lebih solid para jemaah dirahmati Allah. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara itulah perbincangan kita bersama pada pagi ini, insya-Allah. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan apa dia, iaitu bencana yang diterima ketika menghadapi kematian. 3 hadapi kematian, 3 lagi berada dalam kubur, dan 3 yang berikutnya ketika mana dibangkitkan daripada kubur, iaitu pemberhentiannya di hari kiamat, di hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu untuk pada pagi ini, moga-moga Allah rahmati pertemuan kita dan Allah redai dengan amal apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Dan teruskanlah juga berdoa supaya kita dapat lagi direzekikan bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, walaupun tinggal 1 hari para jemaah sekalian. Ya, walaupun 1 hari, macam-macam boleh berlaku para jemaah dirahmati Allah. Ada yang Allah takdir malam ni baru tarawih pertama, esok nak Ramadan dah, tapi jalan-jalan tergelincir jatuh sikit, tak dapat nak tarawih malam ni sama. Ada yang nak sahur esok pagi pertama dalam bulan Ramadan bersahur, tapi gerak-gerak bangun daripada tidurnya nak gerak, tak boleh bangun dah para jemaah sekalian. Jadi doalah balighna Ramadan agar direzekikan sampai bertemu dengan Ramadan kita pada tahun ini, insya-Allah. Jadi sekali itu saja yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang itu pada diri saya, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا في ليلة القدر خير من 1000 شهر يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.